alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Daniel. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, saya bukanlah pembentang untuk slot kedua ini, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, slot yang kedua ini adalah lebih serius lagi dan agak berat sedikit berkenaan dengan undang-undang dan peraturan pilihan raya sepanjang hari berkempen, sepanjang tempoh berkempen, hari pembuangan undi, sama ada di dalam dan di luar tempat mengundi. Tuan-tuan, pembentang kita pada pagi ini untuk slot yang kedua adalah merupakan beliau adalah saudara Nur Azmi Zakaria. Saya memperkenalkan sedikit berkenaan dengan latar belakang sahabat kita selepas ini, iaitu saudara Nur Azmi Zakaria yang berasal daripada parlimen yang mana ahli parlimennya merupakan seorang peguam juga, iaitu Hulem Bandar Baru. Tapi beliau bukan merupakan anak buah YB Zul, risau, beliau dia yang lurus lagi setakat ni. Merupakan lulusan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga merupakan bekas Presiden Persatuan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beramal sebagai seorang peguam bela dan peguam cara lebih kurang dalam tempoh 6 tahun. Kini mempunyai firma guaman sendiri, iaitu Tuan Nur Azmi Zakaria, Nur Azmi Khadijah and Associate, pengkhususan dalam bidang sivil, undang-undang sivil, dan merupakan unit media Joham Pusat. Saudara Nur Azmi juga terlibat secara langsung dalam kes tuntutan penduduk Kuantan, iaitu kes Lainas, dan beliau adalah tim Joham yang incah dalam kes Lainas ni. Mungkin kita dapat berkongsi sesuatu yang lebih praktikal dengan saudara Nur Azmi berkenaan dengan slot kita yang kedua, iaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pilihan raya. Dengan segala hormatnya, saya menjemput sahabat saya, saudara Azmi Zakaria, untuk meneruskan majlis dengan slot yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik saya, saudara Fikah dan barisan peguam dari Joham dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Bawa turun bukan sebab apa? Sebab atas ni dia punya lampu dah malap sikit. Saya ni pun bukannya cerah sangat, jadi supaya senang nampak. Lagi korang kata apa ni, bunyi suara je kan, tak ada nampak tak. Jadi apa nama ni, sebab bila cerita pasal undang-undang ni, dia orang kata dalam bahasa Jermannya dia kata dry, tapi bahasa Jawa dia kata kering. Jadi maksudnya bila cerita undang-undang, apa ni perlembagaan apa kan, hak nak mengaji undang-undang pun ambil 5, 6, 7 tahun juga. Tu kalau grad lah. Hak jenis kalau tak grad, duk repeat. Tu satu hal lah. Jadi kita nak buat cerita bagi mudah. Dan apa yang saya nak terang hari ini tentang undang-undang dan peraturan pilihan raya, hak depan saya ni semua hebat-hebat dah. Saya ni orang kata baru setahun jagung, walaupun badan tak macam jagung lah kan. Jadi kita nak cerita bagi mudah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil apa yang kita cakap ni dan praktik ketika hari pengundian nanti. Sebab apa yang kita nak cerita pasal peraturan dan undang-undang ni? Sebab kita akan cerita apa benda-benda penting yang tuan-tuan kena buat, terutamanya siapa yang bergelar sebagai pacar, dan juga siapa yang bukan pacar pun kena tahu juga, supaya mana tahu pokok pacar tu hari kejadian, hari mengundi, demam campak lah, apalah, kelang kabut. Jadi supaya kita semua tahu apa yang kita nak kena buat, at least basic kita tahu lah. Itu sebab tu kita nak terang. Benda yang kita nak tahu ni pula bukan setakat pemuda. Hak pemuda ke, hak petua ke, semua kita kena tahu. Ulama tak ulama, semua kena tahu. Supaya kita bila orang tanya apa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh SPA, kita tahu lah ini kesalahan. Benda ni kita kena bantah, benda ni kita kena objek. Jadi benda tu kita ready supaya kita ni tidaklah ketika hari mengundi tu apa SPA menipu kita, apa bohong, kita pun diam. Sebab apa? Dah dia SPA, dia tahu lah apa yang dia buat. Itu masalah dia. SPA tu saya tak heran sangat.
ni kalau hak UMNO ni, bila UMNO dengan Barisan Nasional ni, kalau dia yang buat benda-benda yang tak ketahuan ni, kita takut benda tu boleh menyebabkan atau memberi kesan kepada undi tu. Jadi sebab itulah kita kena celak undang-undang, bukan setakat peguam. Dan supaya hari ni bila kita cerita peraturan dan undang-undang, tuan-tuan pun dah menjadi peguam lah. Itu penting. Sebab apa? Saya nak ambil contoh ketika saya, contohnya bila kita nak kata hari pengundian tu kan, semasa kempen tidak boleh dalam lingkungan 50 meter dari kesempadan mengundi kan. Benda-benda tu kadang-kadang tu UMNO ni sajalah dia nak bagi kita, dia nak orang panggil apa? Provoke kita. Kita pula tak berani, aku nak bantah ke tak bantah, bantah ke tak bantah. Lepas tu kalau cari peguam, Cik Azmi ni dekat tempat ni, tolong nak bantah. Kita pun pergi lah. Elok habis tak apa lah. Lepas tu kat FB boleh pula, Cik Azmi lah apa pun tak ada. Jadi kita pun nak supaya benda ni bukan takat peguam je boleh bantah, tuan-tuan pun boleh bantah. Kalau kita tahu nampak benda tu kesalahan, ada salahnya. Jadi kenapa kita nak tunggu peguam baru kita nak bantah? Sebab itulah hari ni kalau boleh kita nak siapa je lepas dia dengar hari ni keluar-keluar tu tak jadi peguam lah. Cumanya tak ada hari ni kita tak boleh buat kumpul bagi watikah jadi peguam. Itu je kita tak boleh nak bagi. Tapi dari segi ilmu, dari segi pemahaman, dari segi keberanian, dah macam peguam lah. Tak payah tunggu jadi macam YB buangan kulim tu. Tak payah. Kita ada lagi hebat dari dia. Baik. Benda pertama, cerita pasal masa hari pembuangan undi. Baik. Apa yang selalu, okey, benda pertama yang selalu kita terang, kita nak jelajah ke seluruh Malaysia ni. Untuk maklumat tuan-tuan, kita bukan setakat ke Kedah saja, bukan ke Perlis saja, tapi kita dah nak kapal terbang habis Sabah Sarawak lah. Nak cerita ni, kita nak ready. Pilihan raya ke-13 ni, kita ready. Kira main nampak pilihan raya ni, kira nak macam ni lah, kira nak pi lah. Maknanya kira ketak lah nak pi ni. Sebab apa? Untuk maklumat masa kita pergi Sabah baru ni, bila kita cerita benda-benda macam ni Putrajaya Sabah, masa meeting pemuda pusat, dia cerita dalam meeting, ya Allah, dia kata, lepas daripada Johan bagi penerangan, baru tahu pilihan raya tu macam mana. Tu dia, tu Putrajaya tuan-tuan. Putrajaya, dia nak suruh hak yang orang suruhan jaya tu, tak tahu lah macam mana kan. Jadi satu kata benda ni penting. Benda ni mungkin sebab kita bukan nak cerita pangkah lagu mana. Pangkah kan nak ride ke? Bukan nak lukis bunga ke dekat kertas undi dah. Kita bukan cerita pasal tu ni. Tugas kita ni sebagai petugas. Baik. Ketika hari waktu pengundian, apa yang tak boleh? Yang tak bolehnya ikutkannya memang tak boleh kempen lah. 12 malam tadi, hari ni dah hari mengundi ni. 12 malam tadi ni sepatutnya dah kira tarikh waktu tamat untuk berkempen. Berkempen ni bukan setakat ceramah. Kita ni nak pergi merayu undi pun tak boleh dah. Tapi benda tu jadi tak tuan-tuan? Kita masa dekat hari dekat tepi Barong pun ada orang tu mencerit. Orang duk bagi, orang tu dengan bendera je kan, duk kibang, duk buat muka Najib lah, muka Mahyudin lah, muka laki Najib lah, Rosmah tu kan. Laki Najib. Muka Rosmah lah, undi BN. Kita ni nak lalu kat tengah-tengah ni pengundi pun takut. Jadi kita bila tengok benda tu, apa yang kita nak buat? Bantah tuan-tuan. Bantah dulu. Pergi cari pegawai SPR, panggil tuan ni, tak boleh, tolong halau mereka. Nampak boleh tuan. Ni tolong halau mereka ni. Tak boleh ni. Hak tu dulu buat. Bantah dulu. Kita membuat sama. Kita membuat sama belah sana. Nak buat apa? Biar pergi. Jangan dia kata tuan-tuan tu bantah. Sat-sat kami sakit bantah juga lah sakit. Oh, hatu baharu lah. Itulah kita nak kata, kita ni, bila kita cerita dekat semua petugas pilihan raya, pilihan raya ke-13 kali ni, nama dia kita panggil Ops Langgak. Langgak semua. Bingung dekat kata langgak ni kita habis langgak barong-barong kita langgak habis. Bukan. Langgak apa sahaja peraturan yang ada dalam ini, ngakut. Kita yang langgak, dia langgak, kita kena bantah. Itu penting. Okey? Jadi apa yang kita nak buat macam saya kata tadi, sepatutnya hari pembuangan undi tu tak boleh nak
kempen dah, tak boleh nak merayu dah. Kita nampak je ada Hayat Puteri UMNO tergedek kan. Padahal dia jauh 500 meter, bantah dah. Tu sebab ada usaha untuk datang. Kan kita kata kita kena buat sekatan, apa panggil unit amal apa semua kan halang. Hampa tak boleh ni. Peraturan kata bawa pila buku apa kan. Peraturan kata tak boleh. Jangan main. Berani paman mampu apa kata. Kita kat sana selamat dah. Okay, baik. Itu masa hari, masa dekat luar kempen. Baik. Yang penting juga ketika apa nama ni, okey. Kalaulah kita tengok ni benda besar jadi juga, kita nak panggil siapa ni, kita nak bantah kat siapa. Barung dekat tepi ni, dia nak tu dia gambar Najib Nala punya besar kat tepi ni. Walaupun tak ada kata undi BN apa, tak ada kan, ada gambar Najib kan, tak penyeh kan sebelah orang semua. Kita kata macam mana kita nak bantah, tak ada orang. Kalau tanya saya lah kan, peguam ni sepatutnya kena ajar orang patuh undang-undang. Tapi kan kalau saya lah kan, nampak gaya macam ni, cabut lah tempat, tunggu apa lagi kan. Sebab damai apa ni sebab cabut? Dah ada orang semua kata sebab benda ni langgar peraturan, kami ikut je lah, langgar. Sebelum sepatutnya benda tu kadang-kadang dia bukannya naik hari tu, dia naik malam tu lagi. Jadi benda ni kadang-kadang kita nak kena cepat. Sebab masa kita hari kemudian kita tak ada lah. Kita nak kena bawa van, nak bawa kereta, nak panggil orang kan, nak bawa orang tua lah apa semua kan, nak bawa pengundi apa semua, tak ada. Jadi benda ni kalau boleh malam tadi ni kita dah buat operasi lah. Ni betul langgar dari segi terma literal ni. Betul ni kita langgar habis, dia punya banner kan, dia punya poster kan, langgar tadi orang malam tu. Jangan hari tu ni. Sebab kita kalau boleh kita tak mau hari pengundian tu kita kalut dengan bantah. Kan orang tengok apa hal aku nak muntah. Bantah. Jadi kita kalau boleh kita nama dia bahasa Jerman kata control damage. Kita kawal tu damage tu, kerosakan tu daripada awal lagi malam tadi. Kita tahu dah benda ni salah, jangan tunggu kata esok lah aku bantah. Tunggu esok apa? Cabut lah. Benda sebab apa saya berani kata benda ni? Sebab ni kat tempat kita. Kan? Sebab bila hari pengundi raya umum, dia tak macam pelihara kecil. Pelihara kecil, orang Melaka pun main Penang, orang Selangor pun main Penang. Tapi bila hari raya umum, memang orang tempatan kan. Orang pun tahu, kita ni dia nak dia ni senior kita ni ketua kampung kita ni kan. Kita pun nak kata lebih-lebih sikit. Yang kita kenal sikit. Orang ni tok kurus kat gayung kita berani. Sebab orang tempatan dia kenal. Kalau kita nak buat benda berkongkang pun, dia nak kacau kita dah tak berani. Dia benda ni beza macam dulu kat Sabah Sarawak dulu kita pergi. Tuan-tuan dekat Sarawak, hak tukang kempen ni siapa? Orang Semenanjung. Orang Semenanjung yang pergi tukang kempen ni. Jadi bila kita ni nak buat macam tu, nak tarik banner ke apa semua kan, orang-orang tempatan dia main bukannya kata dia main halau kita. Dia main halau ke parang tuan-tuan. Parang. Dah lah dia cakap apa kita tak faham. Tu pun satu hal. Dia promprang. Kita apa yang dia kata kita tak faham. Yang ni kita nampak parang kita lari. Tapi dekat ni nak jadi, kalau dekat Penang nak jadi macam tu kan, saya rasa tak kot. Sebab kita masing-masing gentleman. Kalau benda tu rasa salah, baik. Kemudian ketika hari pembuangan undi, masa kita ada hari undi, siapa yang ada dalam tempat undi tu? Orang pertama kita kena kenal ialah ketua tempat undi. Itu orang pertama kita kena kenal. Kalau dekat apa nama ni, belah KL panggil KTM lah. Kalau belah Kedah tu panggil apa? PO. PO tuan-tuan. Nak tampuk tak PO tu? Polling officer. Kata. Kami panggil KTM. Orang Kedah kata, we cannot understand. Datang apa KTM? Kata, we understand. We only understand PO, polling officer. Pacar pun we cannot understand pacar. We only know pakar. Polling agent, counting agent lah. Sebab counting tu punya K, dia pakar. Kita apa-apa ni pakar kan. Siapa nak ada pakar? Mana pakar bedah kan duduk dalam tempat tu? Banyak pacar. Jadi kita pun dekat sini panggil pacar. Itu dia. Jadi itulah tu baru main Penang.
Sabah Sarawak patutlah kami terang, jadi dia tak faham. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita kenal KTM, kita salam dengan dia kan. Sebab apa? Kita nak ambil hati dia. Dalam tempat pembuangan undi tu macam-macam boleh jadi. Ada gambar nala punya besar najib kan. Memanglah tak boleh, dia tak tulis dekat situ undilah BN. Tapi itu merupakan satu tarikan ataupun satu kempen kepada orang yang mengundi itu bahawa supaya undi BN. Ataupun kita tengok ada Satu Malaysia pun bantah tuan-tuan. Walaupun polis pun pakai nama Satu Malaysia lah ni, bantah dulu. Macam saya kata tadi, apa-apa bantah dulu. Jangan kita duduk diam. Okey. Nak bantah kepada siapa? KTM. Apa-apa sebelum kita masuk dalam tu kan, ni pakar ni lah, baca ni. Masuk apa-apa sebelum kita buat apa-apa, kita tengok dulu. Tengok kan, kipas ke, lampu ke, siling apa, tengok semua clear. Cabut benda-benda hak yang tak relevan. Habaq KTM ni tolong turun semua ni. Okey, barulah kita nak boleh start dengan panggil orang main mengundi. Baik. Bila orang main mengundi, ada beberapa borang yang tuan-tuan kena ingat dalam kepala dan boleh benda ni cantik. Kalau tak pernah nampak, kalau boleh balik ni photostat, cari peraturan pilihan raya tu, cari dekat nama borang-borang tu. Borang pertama ialah borang 10. Okey, borang 10 ni datang apa? Peraturan 1907 dia kata, atas permintaan pengundi buta atau kurang upaya. Nah ni, buta ataupun kurang upaya. Bukan orang tak berupaya. Kurang upaya dengan orang tak upaya dia lain. Orang Kedah kata kan, kurang berupaya ni maksudnya orang kurang okey pula. Senang cerita dengan orang buta. Maka seorang saudara mara, dengan syarat saudara mara itu adalah pengundi di mana-mana dalam Malaysia dan telah mengisi borang 10. Tu dia. Jadi kalau kita nampak ada orang buta nak masuk nak main mengundi, ataupun orang payah dengan kudung, ada kaki je nak mengundi, mana pakai kaki. Jadi ataupun orang buta, lagilah bekak tak apa lagi. Jadi nampak apa yang tak pangkal. Jadi orang-orang macam ni untuk dia masuk mengundi, dia perlukan kepada orang bantu dia. Siapa yang nak boleh bantu dia? Ini dia saudara mara. Siapa? Bapa, pak lah, ibu, abang, adik, kakak, bini, laki, anak. 8. Sebenarnya bapa, ibu, abang, adik, kakak, isteri, suami, anak. Hani je. Hani sahaja yang boleh membantu untuk masuk tolong orang buta tu mengundi. Tetapi bukan boleh masuk saya saja. Kita kena suruh orang itu untuk mengisi borang 10. Okey. Bila dia isi borang 10 orang tu, barulah kita boleh benarkan. Kita kata okey, sila masuk undi. Itu borang yang pertama. Borang yang kedua, borang sebelah. Borang sebelah ni apa dia? Orang adalah untuk terpakai kepada orang atau pemilih yang meragukan. Contohnya meragukan tu ke mana contoh? Contohnya katalah dekat tempat bila masuk-masuk tu kerani SPR tu dia akan baca Ali bin Abu, nombor kad pengenalan 10000111. Dia start dengan 10. Oi, tahun 1910. Orang tua lah. Tapi hak masuk, muda remaja. Dah lah muda remaja, bangla pula tu. Ini ragu ni kan? Nampak je ragu tu. Bukan kepada ragu nak kesabaran ke apa tak. Nampak tu ragu. Nampak je ragu. Bagi borang sebelah KTM tuan, minta dia isi borang sebelah sebelum dia boleh mengundi. Sebab apa? Keraguan tu memang nampak tu. Kita tak boleh nak bantah dia masuk mengundi, tak boleh. Nampak orang ni, tak boleh. Kita dah buat kecoh dalam tu kan. Ini nama dia orang tak mengaji. Bukan kitab je kena mengaji, undang-undang pun kena mengaji. Jadi kalau tengok tu ada orang tak ketahuan, tak macam meragukan, kita bukan kata kita jangan bagi dia masuk, tetapi kita suruh dia isi borang sebelah. Apa jadi kalau dia tak isi borang sebelah? Ni dia. Barulah ketua tempat mengundi boleh menghalang orang itu daripada mengundi. Dia kena dulu isi dulu borang sebelah. Apa susah? Isi je lah. Bukan bermaksud bahawa bila dia isi borang sebelah itu menjadikan undi dia itu tidak sah automatik. Tidak.
Dia hanyalah membantu kita ataupun untuk menyedarkan hati kita kalau jadi apa-apa lepas ni. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, bila kita habis je pilihan raya, kadang-kadang kita tak puas hati dengan keputusan. Kita kata keputusan ni apa ni, kita rasa pengundian tu ramai kan? Sepatutnya dekat satu UPU tu katalah ada 300 untuk pengundi yang berdaftar di tempat mengundi. Tetapi yang kita nampak pengundian tu ada 200. Kita kata kita file petition kan, dia katalah UMNO menang. Dan kita file petition, kita nak cabar ni sebab kita kata ada pengundian tu 200. Bila kita main mahkamah tanya, apa bukti hang? Apa bukti yang kata ada pengundian tu? Kami tahu lah, kami tahan bah mana? Dia tanya kita, bah mana? Hamba tahan mana? Dia nak bukti. Ada lah tu ketua kampung mana? Tu dia tanya dulu. Jadi kita tak mau cakap banyak. Tu yang kata orang sebelah tu kena ada. Ni bukan takat 201 borang kami ada. Dia majoriti dia 210 kita kata contoh ya. Tapi kami dapat bukti ada 201 borang sebelah. Ni ada kat sini tu. Sepatutnya dia ni adalah orang yang tua, tetapi yang masuk adalah muda. Orang ni sepatutnya nampak macam Melayu, tetapi yang masuknya adalah Bangla. Semua ini adalah orang yang meragukan. Benda tu yang pentingnya sebab KTM akan sign orang sebelah. Jadi benda ni dah jadi satu bukti. Masalahnya kita adalah apabila kita file petition, kita tak ada bukti-bukti ni. Sebab apa? Sebab peraturan 31 kata pilihan raya tidak boleh menjadi tidak sah semata-mata sebab kemungkinan mematuhi mana-mana peruntukan peraturan berhubungan pilihan raya. Dan kemungkinan itu tidak menyentuh keputusan pilihan raya. Itu bahasa Melayu baku. Bahasa Penang kata apa? Bahasa Utara kata apa aja yang jadi, hampa kata ada pengundian tu ke apa kan, tetapi bila kita ambil kira kemungkinan itu, dia tidak boleh mengganggu keputusan pilihan raya. Contoh, UMNO menang 100 majoriti, tapi kita boleh bawa main hanya 10 saja bukti. Jadi ada lagi 90 lagi. Walaupun 10 tu memang mahkamah kata memang betul. 10 ni memang confirm dah Bangla dah, dia kata. Confirm dah, tapi 90 lagi tu hampa nak kata siapa? Itu penting orang sebelah. Itu pentingnya orang sebelah. Jadi lepas benda ni tuan-tuan kena fikir. Kadang-kadang KTM ni jahat. Dia tak bawa mai borang-borang, sepatutnya dia tu kena ada sediakanlah kerani. Dia kena sediakan ada borang-borang yang asas kepada untuk mengundi. Tapi kadang-kadang dia pun tak bawa. Jadi benda tu kita kena sedia lah. Jadi tuan-tuan bila balik sebelum kita nak pilihan raya nanti, sedia awal-awal. Sedia benda ni. Photostat banyak-banyak apa? Sebab kita tahu lah memang dia nak menipu nanti. Photostat siap. Jadi bila bawa kita dah siap standby dah. Borang 10, borang 11 semua ada. Hak buta ke tak buta siap dah. 10 ni untuk orang bayar. Borang 11 ni meragukan. Kita tahu dah. Orang kata fingertip depan kita tahu dah bila masa nak guna. Baik. Itu borang 11. Apa lagi borang yang kita kena tahu adalah borang 14. Borang 14 ni kita penutup kes lah. Lepas daripada habis tempat buang undi tu, bila habis dia kira semua, dia akan jumlahkan di tempat tu lah untuk dia bawa ke tempat jumlah pengiraan undi. Bila dia dah jumlahkan, okey dia ni dapat berapa, dia ni dapat berapa, kena isi dalam borang 14. Kenapa penting borang 14? Borang 14 ini adalah bukti kepada keputusan di tempat itu. Contohnya, keputusan pada ketika itu mengkonfirm dah PAS 6 menang dengan majoriti 100 undi. Bila pergi dekat tempat jumlah buang undi, sebabkan kita tak nak borang 14 tu, tiba-tiba dia tertukar. UMNO pula tiba-tiba jadi majoriti 100. Kita duk work week kan dalam tu kan. Kata ni tadi kami dah kira dah kami menang 100, macam mana tu? Kita hentaklah meja terburai lagu mana sekalipun. Tapi kalau tak ada borang 14 tu sebagai bukti, kita hanya cakap saja, boleh cakap saja, tapi kita tak boleh nak bukti. Jadi betul pentingnya borang 14. Ni dia borang 14. Sebab apa? Ni KTM pun sign dah mengaku inilah jumlah
pengundian ketika itu. Dan inilah keputusannya. Macam mana hamba tiba-tiba kira boleh jadi? Jadi itu penting. Sebab apa? Benda ni pernah berlaku di Perlis pada pilihan raya 12 tak silap saya. Ustaz Syem kan? Bila kita jumlah ketika di tempat mengundi, kita menang dah. Dia salah kira dekat tempat jumlah. Tempat jumlah salah kira. Jadi benda ni bila dia salah umur, kita pun file petition lah. Bila file petition lah, masa itulah kita guna Borang 14. Borang 14 tunjuk kata memang sebenarnya SPR yang salah, ijtihad. Ni dia keputusan yang sebenarnya. Jadi itu penting. Borang-borang ni nampak dia kata Allah borang. Kami tak pati. Tak boleh tak pati, kita kena pati. Okey, baik. Rasanya itu saja dulu. Itu pentinglah. Itu penting. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, lepas ni kita akan kumpul dan insya-Allah lepas ni kita akan minta Dr. Zulkarnain cerita untuk hak asasi dan kita akan sambung dari soal jawab daripada untuk sesi pertama sampai ke sesi Dr. Zul selepas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.